Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jumetusen. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna berangkat menandatangani Book of Condolence berikutan dengan kemangkatan His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Pelaksanaan kaji selidik memahami keperluan pengangkutan awam ke arah menambah baik sistem bas sedia ada. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Pemangku Menteri Hal Ehwal Luar Negeri selaku Wakil Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menandatangani Book of Condolence di kediaman rasmi Kedutaan Kuwait ke negara Brunei Darussalam berikutan dengan kemangkatan His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber As-Sabah. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Mubarak Al-Subai, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Kuwait. His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber As-Sabah mangkat pada 16 Disember 2023. Pelbagai maklumat semasa termasuk memahami konsep inklusiviti melalui pengisian taklimat, aktiviti dan lawatan menjadi pengisian program literasi penerangan bagi belia daerah Temburong. Program selama 2 hari itu berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil kepada 45 peserta. Majlis berlangsung di Jabatan Penerangan. Sijil-sijil disampaikan oleh Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku Timbalan Pengarah Penerangan. Program antara lain dihasrat dapat melahirkan belia berwawasan bagi memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai dengan jayanya. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Banyak ilmu dan juga seronoklah juga dan dapat mengeratkan silaturahim bersama kawan-kawan selama 2 hari ini dan ikut dan juga ianya merupakan satu kepentingan juga untuk membina jati diri sebagai seorang belia. Ia boleh membantu kami, khasnya belia ini, belia muda kan, membagi pendedahan untuk kami supaya tahu dan mengenali pasal Brunei ini, pasal ilmu-ilmu baru yang kami belum pernah tahu. Untuk saya sendiri, it's very useful for us yang macam dia tahu ni kan baru terdedah kepada benda-benda macam itu. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyertai Nadwa Isu Kontemporari dalam membangunkan pengajaran bahasa Arab kepada penutur bukan Arab di negara-negara Asia Tenggara. Nadwa diadakan di Universiti Princess Naradiwas Thailand pada 18 hingga 19 Disember. Rombongan disertai Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, Pemangku Timbalan Rais Kupu SB, Dayang Nurul Azimah binti Haji Abdul Hamid, Pengarah Pusat Bahasa, dan Dayang Rosinata binti Haji Timbang, Pegawai Pelajaran dalam bidang Bahasa Arab Kupu SB selaku pembentang dalam nadwah berkenaan. Dengan tema Bahasa Inklusif dalam pelbagai kurikulum, nadwah menyediakan wadah perbincangan tentang pengejaran dan pembelajaran bahasa Arab di Asia Tenggara. Antara perkara yang dibincangkan termasuk cabaran dan kesukaran pengajaran kursus bahasa Al-Quran bagi pendidikan Islam dan kurikulum pengajaran bahasa Arab serta tujuan pengajaran di Kupu SB. Juga diadakan mesyuarat bersama bagi membincangkan persiapan penganjuran Muktamar Bahasa Arab Asia Tenggara Mubasat kali keempat yang akan diadakan tahun depan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Kupu SB.
Pengangkutan merupakan salah satu kemudahan yang bukan sahaja memfokuskan kepada perjalanan, malahan menghubungkan orang ramai dan akses kepada pekerjaan, komuniti dan perkhidmatan sosial. Sehubungan itu, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama Universiti Teknologi Brunei dan Jabatan Pengangkutan Darat mengungkayahkan satu inisiatif kaji selidik secara berperingkat bagi memahami keperluan pengangkutan awam. Kaji selidik bertujuan menambah baik sistem bas yang sedia ada dalam mendapatkan pandangan pelbagai pihak berkepentingan ke arah menyusun strategi jangka panjang dalam mewujudkan sistem kesaling hubungan yang cekap dan mudah diakses bagi memudah cara mobiliti setiap lapisan rakyat dan penduduk. Selain itu, perkhidmatan bas awam juga dicadang dapat dilengkapi dengan perkhidmatan pengangkutan atas permintaan atau on-demand transport secara berkongsi tumpangan maupun bersendirian dengan memanfaatkan teknologi e-hailing. Kaji selidik masih dibuka kepada orang ramai sehingga 12 Januari 2024 dengan melayari melalui kod QR atau pautan yang tertera. Negara dijangka mengalami turunan hujan yang banyak sehingga Januari tahun depan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di monsun timur laut dan dijangka berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2024. Semasa tempoh 2 bulan pertama, monsun timur laut iaitu Disember 2023 dan Januari 2024, negara lazimnya menerima turunan hujan yang banyak. Sehubungan itu, potensi keadaan cuaca aktif dijangka bermula esok hingga Ahad 24 Disember 2023. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala dengan kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa terdekat hujan lebat. Risiko tinggi banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Setiap insan di dunia pastinya memiliki kelebihan tertentu dalam menjalani kehidupan. Tidak kira besar atau kecil, sesuatu kelebihan yang dimiliki tetap dikenali sebagai bakat. Seorang belia tempatan berusia 21 tahun memberanikan diri untuk menjadikan bakatnya dalam seni ilustrasi digital sebagai sumber pendapatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. Success is your destination. You have to move because if you remain stationary, you will never reach your destination. Daripada perkhidmatan secara komision seperti pembuatan logo, grafik, mereka poster, sehinggalah ke seni ilustrasi digital adalah titik awal bagi Awang Muhammad Khuzairi Arifin bin Haji Abdul Karim, mahasiswa Universiti Teknologi Brunei memulakan perniagaan sekitar tahun 2020. Lebih mesra dengan panggilan Jai, mahasiswa ini memilih untuk menamakan perniagaannya sebagai ilustrasi Jai. Kalau digital art ini, salah satu kelebihannya ialah ianya mudah untuk membetulkan kesilapan dan selain itu ianya juga lagi efisien in terms of masa. Macam saya sendiri, saya berkemampuan untuk membuat multiple projects or drawings at once. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh ilustrasi Jai ialah melukis potret secara digital dan mencetak ilustrasi digital mengikut ukuran yang diinginkan oleh pelanggan. Awang Muhammad Khuzairi Arifin berharap perniagaannya ini akan sentiasa diterima
oleh orang ramai. InsyaAllah akan menceburi lagi dalam industri bisnes ini ataupun kreatif industri ini. Dan dalam masa yang sama untuk memperkembangkan ataupun expand my business services lah. Bakat yang dimiliki walaupun kecil, jika diasah dan dimanfaatkan dengan sebaiknya, akan dapat dijadikan sumber pendapatan. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB. Pertandingan seni khat peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru ke-33 Kendalian Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah untuk meningkatkan kesedaran dan kualiti masyarakat Islam di negara ini terhadap penguasaan seni Islam khususnya seni khat. Pertandingan terbahagi kepada dua kategori iaitu terbuka dan pendidik. 10 orang menyertai kategori terbuka yang berkonsepkan karya siap bermula 10 Oktober hingga 30 November lalu, manakala 22 orang menyertai kategori pendidik pada 23 hingga 25 November lepas. Pertandingan juga diharap dapat menarik minat lebih ramai orang. Sebenarnya minat seni khat ini selepas itu berguru dengan banyak orang yang pakar dalam seni khat, termasuk di Brunei ataupun dari luar negeri. Okey, jadi harapan dan lebih banyak akan datang penulis daripada generasi-generasi yang baru dalam bidang seni khat lah. Orang ramai lebih terdedah dengan seni khat ini, dan untuk tani dikembangkan lagi seni ini untuk masa depan lah. Roti canai memang terkenal untuk menu sarapan pagi dan petang. Tetapi, tahukah Auda bagaimana untuk membuat roti canai yang enak? Kursus asas membuat roti canai anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Ilmal Enterprise memberi peluang kepada para peserta mengetahui teknik dan cara yang betul membuat roti canai. Kursus yang dihadiri oleh 20 peserta itu berlangsung pagi tadi di Dewan Mini Pusat Belia, Kuala Belait. Gunaan untuk masa depan. Saya mengharapkan lebih ramai belia yang akan mengikuti program-program yang macam ini. Saya mengikuti program ini bagi mengisi masa lapang saya dan untuk mempelajari benda baharu dan menambah ilmu. Tunjuk ajar cara membuat roti canai dikendalikan oleh Haji Wan Ramli bin Wan Ibrahim, pemilik Ilmar Enterprise. Melalui kursus ini, para peserta dapat mengetahui teknik dan kepakaran membuat roti canai untuk menjana pendapatan serta sara hidup diri. Sebilangan ibu bapa mungkin belum mempunyai perancangan bagi mengisi musim cuti persekolahan anak-anak mereka. Bagi yang belum mempunyai perancangan, apa kata Auda berkunjung ke Hungry Hippo di Batu Bersurat yang menyediakan pelbagai aktiviti menarik sepanjang cuti persekolahan. Melukis, mewarna, membuat kek dan biskut serta membuat keychain antara aktiviti yang diadakan. Selain mendapat kenalan dan rakan baru, aktiviti juga memberikan pengalaman menarik bagi kanak-kanak yang berpeluang melakukan aktiviti secara sendiri dengan berpandukan arahan yang diberikan. Turut disediakan tempat permainan dan kafe untuk ibu bapa bersantai dan menikmati masa bersama anak-anak. So far the response is very good. The kids are very happy. I think some of these kids probably don't have a lot of opportunity to do this kind of hands-on activities at home with someone to guide them. So hopefully they learn to be creative. Separuh jalan di Jalan Raja Isteri Seria akan ditutup sementara pada hari Sabtu 23 Disember 2023. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan paip pembetung di jalan berkenaan. Penutupan akan bermula pukul 8.30 pagi hingga kerja-kerja pembaikan selesai.
Sementara itu, jalan di lampu isyarat J75, Jalan Pasir Berakas, Jalan Utama Teruncing akan ditutup sementara pada 25 Disember 2023 hingga 1 Januari 2024. Ia disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan loop sensor di lampu isyarat berkenaan. Penutupan akan bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi.